Sa ni bila kita sebut sa, maka tidak berhajat kepada 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu dalam masalah kita beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, yang mana dia itu esa, yang tidak ada syirik baginya. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku daripada orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku daripada orang-orang yang suci, yang sentiasa bersucilah. Subhanallah wa bihamdihi, suci Allah. Ya Allah Tuhanku, wa bihamdi, dengan pujimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik, dan aku minta keampunan dan aku bertaubat kepadamu. Jadi datang pula hadis selepasnya yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda, bahawa siapa yang berwudu, maksudnya sesiapa yang berwudu, faqala, maka dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mungkin azan. Tak usah azan. Betul. Tak usah azan. Berkata pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, man tawadda, bahawa siapa yang berwudu, faqala, maka dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat abwaabul jannah thamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa', rawahu Muslim fi sahih. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa siapa yang membaca doa selepas daripada berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka futihat segala abwaabul jannah thamaniyah, maka dibuka baginya apa? 7 pintu syurga. Dapat pintu syurga, maka akan dibuka baginya dapat pintu syurga. Ya yadkhulu min ayyiha syaa', maka Allah akan kata kepada dia, ya yadkhulu, maksudnya seseorang itu akan masuk min ayyiha syaa', mana-mana pintu yang dia nak masuk. Dengan mana kalau siapa beramal dengan hadis ini yang Nabi mengajarkan kepada kita, kita berdoa selepas daripada wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau kita nak beramal dengan sunnah Nabi, kalau kita cinta kepada Rasulullah, kalau kita sayang kepada Rasulullah, dan kalau kita memang mengasihi Rasulullah, maka kita amal doa ini. Sebab apa? Nabi nak cerita kepada kita dan sayang kepada kita. Nabi kata, aku tak nak umat aku ini terjerumus dari neraka, aku nak mereka masuk surga dan surga ini bersama dengan aku. Maka Nabi ajar kepada kita baca, maka Allah akan berikan kepada dia, Allah akan letakkan kepada dia 8 pintu surga, maka Allah akan suruh kepada dia masuk kepada mana-mana pintu. Yang ini masalah pula, itu ni kecil, saya besar, dia besar. Saya kecil, itu besar, jangan, tak ada timbul masalah. Masalah pun tak ada timbul kalau kata dia seorang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami orang tua ni masuk syurga. Rasulullah kata, orang tua tak masuk syurga, menangis makcik, menangis orang tua, perempuan. Rasulullah kata, kami orang tua, macam mana kami masuk syurga? Rasulullah kata, orang tua tak masuk syurga, menangis kan? Rasulullah kata, siapa yang masuk syurga, mereka ini akan dimudahkan oleh Allah SWT. Maka masing-masing ibu, bapa-bapa pada hari ini yang umur anak kita, insyaAllah di syurga. Nanti kalau kata Allah izinkan kepada kita masuk syurga, siapa tak nak masuk dia? Semua nak masuk syurga. Maka Allah akan mudahkan kita. Timbulkan masalah, dah Allah nak bagi mudah dia, Allah dia akan timbulkan masalah. Ustaz, macam ni Ustaz, saya ni sayang anak saya. Kalau saya muda, nanti anak saya yang muda, saya dengan anak saya nanti kawan. Timbul masalah kan? Jangan soal Allah ni tak mustahil. Allah nak jadikan seseorang kepada mana yang tak ada. Dia duduk kat sini, dalam masa sama dia duduk kat Australia. Tak mustahil bagi Allah nak melakukan. Apatah lagi dalam syurga. Apatah lagi dalam syurga. Allah nak bagi dia tu orang yang sama duduk dalam syurga yang dua orang sebagainya. Atas iradah Allah SWT. Atas iradah Allah SWT. Itu sebabnya kalau kita mengaji dalam sifat yang kita bincang tadi, sifat harus bagi Allah Ta'ala. Sifat harus bagi Allah Ta'ala adalah mengadakan sesuatu dan tidak mengadakan sesuatu.
Dengan makna kalau kata contohnya ada masalah berlaku. Orang ni buat dosa. Orang ni buat dosa. Tiba-tiba dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia jumpa dengan seorang guru. Apa jawapan guru ni nak bagi pada orang yang dia nak bertaubat ni? Adakah guru dia cerita minta maaf nak taubat bagi nak? Tak ada. Memang confirm sama apa cerita Ustaz guru dia menangis waktu bila dengar. Menangis. Sebenarnya Allah kata apa? Siapa yang bertaubat maka dia diampuni oleh Allah SWT. Maksudnya dia bertaubat. Dia kata taubat nasuhah. Taubat nasuhah ni dia ada rukun dia. Taubat ni kita boleh berkongsi bersama anak ni dia nak taubat juga kan. Siapa manusia yang tidak dari daripada dosa. Tapi jangan bukan bermakna dia boleh buat dosa. Oh aku ni memang manusia ni lemah. Aku ni lemah, manusia ni lemah. Tak apalah kita buat dosa. Hari ni manusia bisa taubat. Hari ni manusia bisa taubat. Hari ni manusia bisa taubat. Tapi nak cerita di sini adalah rahmat Allah itu cukup luas kepada hamba-Nya. Jadi dalam masalah yang kita katakan tadi, kalau kata dia nak bertaubat, dia jumpa sama tubuh, maka tubuh ni kata apa? Secara hukumnya berdasarkan ayat kata ada taubat bagi. Dengan syarat pertama sekali kau kenalah menjauhi maksiat yang telah kau lakukan. Jauhi maksiat kalau kamu buat maksiat sebelum ni, jauhilah maksiat itu. Selesai. Yang kedua ni pula kau menyesali atas apa yang kau telah lakukan. Menyesal dengan apa yang dia lakukan. Yang ketiga, apa dia? Pertama meninggalkan maksiat, menyesal. Yang ketiga bercita-cita tidak kembali kepada maksiat tadi. Maksudnya dia berazam tidak mau kembali kepada maksiat. Itu kalau kata dia bertaubat di antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kata dia dengan manusia pula, maka tambah hukum yang keempat itu dia memberikan hak, mengembalikan hak orang tadi. Kalau kita menzalimi seseorang, kalau kita menganiaya seseorang, kalau kita mencederakan seseorang, maka kalau kita bertaubat kepada Allah SWT yang telah kita laksanakan 3 rukun yang pertama, masuk rukun yang keempat itu pada mengembalikan hak dia. Kalau kata kita cederakan dia, kita bagilah. Contohnya pada bagi bantuan perubatan dan sebagainya. Kalau kata dia membunuh seseorang, maka ada di sana qisas. Kalau kata di sana ada kemaafan, tak ada qisas. Dimaafkan seseorang, faman kufiya lahu syai'un fattiba'u ma'ruf. Apabila dimaafkan, dimaafkan dari dia. Okey, itu nak cerita tentang taubat. Tapi berbeza dengan fatwa. Anda punya hukum dengan fatwa berbeza. Ini benda baru, kita boleh tahu. Kalau macam kita ceritakan tadi, memanglah jelas dalam dalil Quran tersebut, siapa yang bertaubat, maka Allah akan ampunkan dia. Allah kata, "Watubu ilallahi jami'an." Allah kata, bertaubat kepada kamu semua, kepada Allah SWT, jangan itu semuanya. Maksudnya perintah Allah kepada kita. Dengan mana Allah perintahkan kepada kita untuk kita bertaubat, maka ada di sana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kata seseorang, contohnya, ini fatwa Allah. Kalau kata dia berjumpa dengan seorang guru, orang ni jenis dia kita faham, dia ni memang suka buat maksiat. Hari ini dia bertaubat, besok dia buat maksiat. Hari ini dia bertaubat, besok buat maksiat. Hari ini dia bertaubat, besok buat maksiat. Cerita lah, guru cerita lah, kita dapat 10 kali kata ada taubat, ada ampunan kepada dirimu, besok juga ada soal lain. Lepas tu dia menyesal apa yang ada di guru ni. Adakah keampunan bagi dirimu? Untuk guru ni cerita ada. Ulama dia. Tapi dalam masalah atau kondisi ni, maka ulama boleh berfatwa. Apa fatwa dia? Boleh dia berkata tidak ada kemaafan bagimu, tidak ada taubat bagimu. Hukum asalnya ada, tetapi dengan sebab fatwa. Sebab seseorang fatwa ni dia terlibat pada seseorang. Dia ada, kalau kita mengaji dalam fatwa, dia ada kadang terlibat dengan masa boleh berubah fatwa. Terlibat dengan seseorang individual, maka boleh mengubah fatwa dia. Jadi macam kita bincangkan tadi, hukum asal kata ada taubat. Tapi kalau kata kita mengetahui bahawasanya seseorang ni, kalau kita kata dia ada taubat bagi diri dia, misalnya dia akan ulang balik maksiatnya, maka dia boleh berfatwa mengatakan tidak ada taubat bagi diri, supaya dia menyesal atas apa yang dia lakukan. Itu sebabnya dalam masalah ini banyak cukup tegak. Dalam masalah ini kita, orang zaman ini, dia fatwa, banyak yang berfatwa. Ramai yang semua dia berfatwa kan. Mengaji mana pun semua fatwa. Tak mengaji pondok pun fatwa. Mengaji tak sampai sekarang kan. Mengaji kat contohnya Jordan ke UK kan.
Semua bina fatwa. Ya. Itu yang jadi yang habis sesat belakang, ya. Sesat belakang. Yang kata boleh menggulak nama negara, tinggal kat semayang. Fatwa menyesatkan. Dia bagi boleh boleh berzina dengan syarat nak tangguh anak. Ibu tunggal boleh berzina dengan syarat nak tangguh anak. Harus hukum dia. Fatwa syah, fatwa bingung lagi. Dia apa lagi? Banyak. Sebab apa? Sebab dia ada ilmu tapi dia tidak beramal dengan ilmu dia. Sebab dia hanya mengikut kepada kadang-kadang orang atasan. Itu nak cerita ni masalah ni cukup. Itu nak cerita ni jangan kita katakan kaedah al-darurat itu maksudnya kita bincang dengan lepas. Jangan kita gunakan kaedah al-darurat itu maksudnya mengharuskan bagi kita untuk kita lakukan perkara yang mana waktu keadaan itu adalah darurat bagi diri dia. Dengan syarat kita faham kalau kaedah itu boleh kita amalkan selagi mana tidak bertentangan dengan hukum syar'i asal. Macam kata Ibnu macam perkara boleh dibolehkan sebab Allah sebut dalam Quran. Siapa apa bolehlah siapa baca dua nama Ketika ada yang tentang makan bangkai kemarin insyaAllah. Sebenarnya insyaAllah Presiden di depan kita akan masa akan datang insyaAllah kita masuk dalam bab yang baru. Ada buat soalan-soalan. Dengan syarat macam kita cakap tadi basuh mestilah mengalir. Dengan syarat kalau kita spray itu kena mengalir air turun, maka barulah sah wudu dia. Kalau kena sapu kalau kata contohnya macam kaki, Allah sebut famsahu bi ru'usikum wamsahu bi ru'usikum wa ayyakum laka'bai. Allah kata apa? Sapulah kepala. Wamsahu bi ru'usikum Boli tarai. Maka sebagai tempat sebagai rambut itu dari masalah Syafi'i. Wajibnya kita sapu sebagian. Dalam pendapat dalam masalah Syafi'i mengharuskan membolehkan kita walaupun sebagai rambut saja. Bisa rambut itu sayang ambil selama sok untuk dia. Ini dalam pendapat satu pendapat dalam masalah Syafi'i. Sebab mereka berdalilkan dengan wamsahu bi ru'usikum wamsahu batu-batu terbaik sebagian. Sebagian ada pendapat mazhab Hanafi mengatakan satu perempat kepala ada 10 semuanya. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan walaupun wajib sebagai kepala akan tapi sunat basuh semua. Sebab Imam Syafi'i nak kurus khilaf, nak keluar daripada khilaf di antara ulama dalam masalah sebahagian semua sebahagian. Maka Imam Syafi'i kata apa? Disunatkan basuh semua. Keluar daripada khilaf itu tadi. Kita sapu. Jadi sapu ni tak mengapa kita tak mengalirkan air. Macam juga kaki tak mengalir kau. Macam juga hus, kita pakai hus. Kita pakai hus besar. Orang yang tinggal besar hus. Hus ni kita pakai hus. Hus ni kita sapu kaki kan. Misalnya kalau kita nak musafir ataupun dalam keadaan yang kita kata sejuk, nak sapukan air di kita rasa tak tahan. Maka kita pakai huf macam kasut. Dengan syarat huf itu dia kulit dia itu tidak telah air tak masuk. Lepas tu dan syarat yang sebelumnya dia mesti lebih daripada buku lagi ya. Jadi syarat-syaratnya. Nak cerita di sini kalau kata kita pakai huf. Huf ni musafir dia boleh 3 hari ke malam. Maksudnya dia bila dia pakai huf ni dengan syarat pakai huf ni bermula dari pondok atau bila? Bukan bermula dari pondok kita pakai huf dan bermula sebab kita bila
Sapu atas. Sapukan ID atas. Tak mengapa kalau tak mengalir. Timbul masalah. Sebab apa? Nabi Muhammad SAW suruh kita sapu atas. Sedangkan kalau logik akal, sahabat Nabi Sayyidina Ali, Sayyidina Umar kata, kalau Islam ini berdasarkan akal, berdasarkan logik akal, nescaya Nabi Muhammad suruh kita sapu di bawah kaki dia. Sebab itu kafir jalan bawah. Tapi Nabi Muhammad suruh kita sapu di atas. Sebab apa? Sebab itu adalah perintah untuk menunjukkan kita ta'budan. Maksudnya kita ibadat kepada Allah sahaja. Tapi kalau logik akal, Nabi akan suruh kita sapu di bawah kaki. Jadi nak ceritanya kita kaki bila kita pakai, maka kita sapu di atas saja. Sapu. Ini macam talian lakukan. Saya 1, 2, 3 dan sebagainya. Ada soalan lagi? Tadi azan tadi. Mana yang lebih afdal tadi masa-masa kita tengah mengaji, ustaz minta berhenti azan dan ada setengah ustaz dia berteruskan nanti, jadi mana yang lebih? Okey. Tanya tu. Soalan azan. Bagi soalan azan dia satu syiar. Hukum azan syiar. Maksudnya kita nak menjulakkan nama Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka orang kata Islam itu dijulak. Permasalahan ini kalau kita malam ini pendapat dia dan pendapat Syekh. Kalau kita mengaji tiba-tiba orang masuk waktu solat, maka seharusnya bagi kita untuk kita awalkan azan tadi. Kalau kita lewat azan, orang yang awal dia akan orang awal, orang jahil dia akan mengaji awal dia kata sembahyang orang suruh pukul 9 semua. Sembahyang orang suruh 9 sebab dia dengan azan 9. Orang akan dia mulai masalah waktu solat. Tak mengapa untuk kita melewatkan pengajian kita berhenti apa? Kita dahulukan azan kita kata syiar Islam. Masalah yang timbul pula kalau kata satu masalah lain, antara dibolehkan kita untuk lewatkan sembahyang semata-mata untuk kita nak mengaji. Ulama kata dibolehkan. Sebab sembahyang ibadat, mengaji pun ibadat. Jadi dibolehkan kita dengan syarat meninggalkan ataupun melewatkan sembahyang dengan syarat-syarat yang tertentu. Mengaji dan sebagainya dibolehkan dalam Islam. Dengan syarat kita pasal azab. Ya Allah, aku berazab pada awal waktu solat ni, pada waktu solat ni untuk aku lakukan solat di waktu yang kedua. Imam Syafi'i kata tak berdosa kalau dia pasal azab. Macam sekarang ni kita dah masuk contohnya masih lagi dalam waktu yang pertama. Kita anggarkan contohnya waktu zuhur pukul 12 pukul 1 sampai pukul 3 contohnya. 1, 2, 3. Ada berapa jam? 1, 2, 3, 4 contohnya dah 1, 2, 3, 4. Ada 3 jam. Kita tinggalkan solat di awal waktu. Seakhirnya kita lakukan solat di awal waktu kan. Awal solat itu ibadah Allah. Dan disebut lakukan solat di awal waktu mendapat ibadah Allah. Dapat redha dari Allah Subhanahu taala. Tapi kalau kita tinggalkan solat dalam mengaji, maksudnya kita lewatkan, kalau tinggalkan terus lewatkan seketika, maka ketika ini kita tinggalkan solat di awal waktu. Waktu yang pertama, maka wajib kita pasang azan. Aku berazam untuk lakukan solat di waktu yang kedua. Maksudnya jam yang kedua. Besar. Maka di sini dibolehkan. Masalah yang ibu yang sebelumnya itu dah cerita jadi dalam sedikit bincang panjang ni tadi ulama yang jelaskan. Syarat lewatkan solat boleh dengan sebab apa dah ibadat juga, mengaji agama, baru ta'lim, mengaji ta'lim dan sebagainya. Dan dengan syarat yang kedua mesti dia pasang azan untuk dia lewatkan solat ini. Baik. Jadi itulah cerita dalam masalah azan ini. Nak kita kata haram pun haram kita azan awal sebab kajian. Syariah kan. Jadi dalam masalah ini kita katakan hukum azan adalah syiar. Maksudnya dia adalah satu pensyariat atau mensyiarkan ataupun nak menjulang Islam itu, maka kita azan. Itu sebabnya yang kita dengar yang cuma kita keluar dari bawah sebab azan itu masih dilakukan. Azan dilakukan. Dalam masalah kalau kita solat sunat, kita solat sunat itu adalah solat iqamah. Iqamah ni kalau solat fardu disunatkan kita baca iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kalau kita solat sunat kita kata as-salatu jami'ah. Solat jami'ah, rahmatullah, kata iqamah itu disunat.
maaf dan kurang dari dan kita sama-sama kita bersikap kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu dan moga-moga perbincangan kita pada malam ini minta maaf anda bukan mengajar, anda tidak layak untuk mengajar. Sebenarnya kita berbincang dalam kesadaran yang tinggi. Allah fakir bihi wa alim bittabi Allah fakir bihi wa alim bittabi Allah fakir bihi wa alim bittabi Allah la ilaha illa huwa al-tabaraka wa ta'ala wa